angkat pula lah. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hak tadi bagus. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi merangkap menyambut tetamu, merangkap membetulkan PA system, merangkap semualah ya. Kita doakan Tuan Pengurusi kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang diraikan tuan-tuan doktor Klinik Kesihatan Prisin 14, doktor dan doktorah yang ada dalam sini. Kita doakan pada doktor-doktor yang ada di sini, semoga dikurniakan kesihatan tubuh badan yang berpanjangan, kekuatan minda dan fizikal, mental. Nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya. Nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu, Klinik Kesihatan Prisin 14, KKP 14, dikurniakan ke atas jalan yang diredai Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang diraikan tuan-tuan guru, alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah yang ada dalam majlis ini. Ada salah dan silap daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada semua abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, sama ada yang suka karaoke atau tidak. Saya ada kawan-kawan di sini ya. Kita doakan yang pertama untuk semua jemaah yang ada sini, luar dan dalam. Yang pertama, bagi Allah tetapkan iman kita. Yang kedua, matikan kita dalam mati yang baik. Tiga, menerima segala amalan kita yang lalu, termasuklah puasa bulan Ramadan yang lalu dan juga malam Lailatul Qadar yang lalu. Dan yang keempat, kita doa supaya kita jumpa Ramadan akan datang dengan berkat doa Nabi ajak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa khabar semua? Alhamdulillah, sehat walafiat. Selamat berkenalan.
Untuk pengetahuan, sebelum saya mula lebih jauh, bolehlah saya perkenalkan diri saya dan kenapa saya boleh ada di sini malam ni. Nama penuh saya Dun Daniel bin Dun Biyajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Itu nama penuh. Saya berumur 34 tahun. Okey. Saya dah berkahwin, dan disebabkan perkahwinan itulah saya ada di sini. Sebab isteri saya di klinik Prisin 14 ni. Tu baru tahu cerita dah. Jadi sebab tu saya boleh ada di sini. Dan selagi dia kerja di situ, di sinilah surau yang saya kena mai. Saya suka cerita dekat orang dengan mengatakan bahawa mak saya adalah kerani, pembantu tadbir, dan ayah saya adalah pembantu makman. Hanya sahaja kedua-dua mak ayah saya ini mencintai agama dengan begitu banyak, dan berkat doa orang lama-lama kisah itu ada orang macam saya. Kalau ikut usaha sendiri tak sampai. Berkat doa tuan-tuan semua, kisah itu ada saya. Jadi maknanya kalau ada di sini yang kerja kerani ke, kerja bantu tadbir ke, anak-anak tuan-tuan pun boleh jadi macam saya. Jangan takut, malahan lebih lagi daripada tu pun boleh, insya-Allah. Saya pergi sekolah saya sekolah biasa ya. Saya pergi sekolah Kebun Sirih, sekolah kampung ya. Prisin 14 punya sekolah lagi canggih. Darjah 1 sampai darjah 6. Habis UPSR, saya masa tu UPSR 4 mata pelajaran tahun 1996. Lepas tu saya sambung ke sekolah menengah kebangsaan kerajaan Cumanya dia sekolah menengah kebangsaan agama. Tapi sebab governmentnya sama lah, dia bukan pondok. Dia cuma ada pembelajaran Quran Sunnah, Syariah Islamiah, Bahasa Arab tinggi. Sampai tingkatan 3 saya ambil PMR 9 mata pelajaran. Kemudian saya sambung SPM tingkatan 4 dengan tingkatan 5, dan saya adalah pelajar beraliran sains tulen. I am a pure science student. Lepas tu baru saya pergi mengapai Quran. Habis SPM baru saya pergi mengapai Quran. 3 tahun saya perhabis 30 juzuk, baru saya sambung ke Mesir, baru saya balik. Okey. Alhamdulillah, selamat berkenalan. Dan sekarang saya berkhidmat sebagai pensyarah di KUIS, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Jadi selamat berkenalan. Dan malam ni insya-Allah mereka suruh kita cerita pasal kesihatan. Mereka salah, kerana saya bukan doktor. Hanya sahaja nak bagi nampak supaya ustaz boleh bercakap, maka mereka bubuh gaya hidup sihat melalui Islam. Jadi saya tak berhajat nak cerita kepada tuan-tuan pasal perubatan. Kalau tuan-tuan nak, brosur ada dekat bawah sana, pergi ambil. Brosur ada dekat klinik, tuan-tuan boleh pergi ambil. Hari ni kita nak cerita lagu ni mula-mula. Gaya hidup sihat. Jadi sihat adalah satu perkataan. Sihat dia mai daripada bahasa Arab. Sahha yasihhu sihhatan. Mana sihat lah? Sihat adalah perkataan bahasa Arab. Bila kata sihat ni perkataan bahasa Arab, maknanya dia mai daripada satu bahasa yang tertua di dunia, yang mana kalaulah Abu Bakar As-Siddiq hidup zaman lah ni, baca khutbah Jumaat, kita boleh faham. Sebab dia sama macam Quran. Beza dengan bahasa Inggeris, beza dengan bahasa yang lain. Contohnya bahasa Inggeris, kita ada Old English, lebih kurang 1000 tahun yang lalu. Lebih kurang 1000 tahun yang lalu. Tapi saya yakin
Doktor yang cakap bahasa Inggeris pun belum tentu boleh faham bahasa Inggeris yang umur 1000 tahun. Apatah lagi bahasa Hindi. Dia ada punari Hindi. Ini kurun abad yang ke-15 nya zaman. Abad yang ke-13 nya. Saya yakin Shah Rukh Khan pun tak tahu nak cakap. Terlalu lama. Tetapi berbeza dengan Al-Quran. Walaupun usia dia 1500 tahun, tapi kita masih boleh baca. Dan orang yang bercakap zaman dulu, kalau ada Allah pun bercakap, semua orang boleh faham. Nampak beza dia. Sebab itu antara bukti kita nak bagi tahu, banyak perkataan yang mai daripada kita, mai daripada bahasa Arab. Termasuk mat saleh, termasuk bahasa Melayu. Contoh kerusi. Betul. Kalau kita baca ayatul kursi ya, no? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kita panggil kerusi. Betul. Kalau gula dalam bahasa Inggeris panggil apa? Gula. Sugar dalam bahasa Arab kita panggil sukaru. Yang dekat dengan sugar. Satu lagi, gua. Gua bahasa Melayu. Bahasa Inggeris cave, C-A-V-E, cave, cave bahasa Inggeris. Bahasa Arab kahfi. Kita matikan baris bawah fa, kita akan jadi cave. Betul? Jadi bahasa Arab adalah satu bahasa lama yang tertua di dunia, yang mana kalau orang dulu cakap bahasa Arab, mai ke kita hari ni semua orang boleh faham macam mana kita baca Quran. Tak sah baca Qul Huwallah pun ada imam lain pun ada dalam sembahyang kita. Punya ramai imam baca Qul Huwallah tadi. Imam Masjidil Haram turun, Masjidil Yaman turun, ramai imam, masya-Allah, bagus siapa yang baca Qul Huwallah tadi. Bahasa dia seronok. Jadi daripada bahasa Arab tu mai satu perkataan, apa dia? Sahha yasihu, sihatan, sihat. Apa makna sihat? Baru kita bincang. Bila kita faham, sebelum tu tanya dulu, macam mana kita tahu kata sihat tu tubuh badan? Sebab Nabi biasa sebut, Nabi kata ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas, sihhatu wal farah. Nampak Nabi guna perkataan sihat. Apa dia? Nabi kata dua benda yang manusia selalu lupa. Nikmat dua ni. Apa dia? Nikmat sihat. Nikmat satu lagi, nikmat masa lapang. Kita sihat ni, kita terlupa kata kita boleh sakit. Esok bila kita sakit tak boleh nak makan, sakit tak boleh main surau, baru kata ish seronok kalau boleh main surau. Dia lupa. Ni masa sihat ni. Kita buat benda tak ketahuan. Ni naik basikal laju-laju lintas jalan tak tengok kiri kanan. Esok kena langgar. Kena duduk kat hospital. Allah. Mak nak pergi sekolah. Baru teringat nak pergi sekolah. Masa sihat tak mau pergi sekolah. Nampak? Masa lapang, kita dewasa lah. Budak-budak dia bukan reti masa lapang. Orang tua kita. Dulu masa muda-muda rasa boleh buat semua benda tu. Dan ni kita dah berusia dah rasa macam tak cukup masa pula. Dulu kata banyak sangat masa. Hak ni tak cukup masa. Rasa hak nu nak kampui tak dapat, hak ni nak kampui tak dapat, hak ni kampui tak dapat. Bahasa sihat Nabi pakai. Kempen sihat Nabi bagi dulu. Nabi kata apa? Sumu tasihhu. Puasa kamu akan sihat. Kempen. Tu jangan silap. Kita duk ingat kita yang buat kempen sihat. Dah, Nabi ajak lu. Nabi kata, sumu, puasa, tasihhu, kamu akan sihat. Jadi kempen sihat Nabi bawa dulu. Nabi yang suruh kita hidup cara hidup sihat. Apatah lagi hadis Nabi mai baca dekat kita, sesungguhnya mukmin yang kuat dan sihat itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Tu saya kira dah. Sehinggalah kepada satu cerita. Satu hari Nabi Musa, saya rasa semua orang tahu kot, Nabi Musa biasa membunuh seseorang. Semua tengok saya kecil mata lah dah.
tak percaya lah. Betul lah. Tapi bukan Nabi Musa bunuh pakai pisau tu, tikam, bukan. Satu hari, kena baca sejarah dia dulu. Sejarah dia ialah Nabi Musa Bani Israel. Nabi Musa Bani Hashim, bukan Israel. Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Nabi yang keberapa? Tak kira. Saya dah tunjuk dah, tak kira juga. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 14. Baru kira balik. Nabi yang ke-14 daripada 25 orang Rasul adalah Nabi Musa. Maknanya Nabi Musa kena lepas dulu daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu Israel. So anak-anak Israel itu termasuklah Nabi Musa. So Nabi Musa Bani Israel. Ketika mana mak bapak Nabi Musa ada di Mesir, Mesir telah dilanda, dijajah oleh satu kumpulan manusia mai daripada Qibti. Kalau bahasa Inggeris kita panggil Koptik, Kristian Koptik. Dia Qibti. Siapa dia? Fir'aun. Jadi bila Fir'aun mai, Fir'aun tidur satu malam, Fir'aun mimpi ada satu bola api mai daripada Palestin, jatuh dekat Mesir, dia bakar semua orang. Tetapi Fir'aun tengok yang terbakar itu adalah orang Qibti sahaja, Bani Israel tak kena bakar. Bila dia bangun, dia tanya ahli sihir dia ataupun nujum 4 belalang dia tanya, apakah makna mimpi saya? Maka mereka bagi tahu, kata akan lahir seorang budak daripada keturunan Bani Israel. Dia akan topple kerajaan kamu dan dia akan bangkitkan dia punya agama dia. Maka bila Fir'aun dengar, Fir'aun cuba buat satu benda dengan mengatakan, sembelih semua budak-budak lelaki Bani Israel yang baru lahir daripada tarikh dia mimpi tu. Asal ibu mengandung lahir, sembelih. Asal ibu mengandung lahir, sembelih. Maka dia sembelih semua budak lelaki. Termasuklah yang nak kena sembelih sebenarnya Nabi Musa, sebab mak Nabi Musa mengandung. Soalan, pasal apa Nabi Harun tak kena sembelih? Nabi Musa ada member, betul tak? Sepupu dia, Nabi Harun, betul? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Boleh tak ya Allah bagi ke aku seorang member, sepupu aku nama Harun, up dia bagi jadi Nabi, dia jalan dengan aku. Allah kata okey. Pasal apa Nabi Harun tak kena sembelih? Ada biasa baca cerita Nabi Harun, mak dia bawa lari dia sebab takut kena sembelih. Siapa Nabi Harun tak kena sembelih? Kah? Kah? Pasal apa? Kah? Bersin 14. Sebab Nabi Harun lahir sebelum Fir'aun mimpi. Nabi Harun lahir sebelum Fir'aun mimpi. Nabi Musa masa lepas tu baru Nabi Musa lahir. Pasal tu mak dia buat lari Nabi Musa. Jadi bila jadi macam tu, mak Nabi Musa takut. Pasal apa mak Nabi Musa takut? Sebab mak Nabi Musa nak lahirkan anak dia, tak tahu lelaki ke perempuan. Bila sampai saja masa lahir, tengok anak lelaki, takut. Apa mak Nabi Musa buat? Allah kata kepada mak Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Katalah Allah kepada mak Nabi Musa, hai ibu, macam mana ni nak selamatkan anak, nak buat apa ni? Hanyut kan? Belum. Ni lah klinik kesihatan kena pegang dalil ni. Apa dia? Wahai ibu, susukan anak kamu dulu. Tu tak dapat susu lah. Apa jangan kacau dia tu. Oh kesian. Ambil dia, kesian dia. Nampak siksa dia. Bagi dia susu tu, memang nampak hero susu. Bagi dia.
Allah kata kepada mak Nabi Musa, hak tengah ketak duk takut ni, anak aku selamat tak selamat ni, anak aku orang nak sembelih ke apa, nak buat apa. Arahan Allah mula-mula untuk budak baby apa dia? Wahai ibu, susukan anak kamu. Kalau waktu keadaan, maaf, kita ambil sembahyang berjemaah boleh tak? Berjemaah. Tuan-tuan main sembahyang jemaah pasal apa? Tuan-tuan main sembahyang jemaah sebab ada dalil dalam Quran. Allah kata, ketika peperangan, kamu hadir di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad, sembahyang berjemaah. Tengah perang, Allah kata, Muhammad, kamu hadir tengah mereka, kamu sembahyang. Dengan mereka ramai-ramai, main sembahyang jemaah lah. Maka ulama kata, Tuan Guru Haji Saleh Haji Ahmad kata apa dalam kitab ni? Kalaulah sembahyang berjemaah waktu perang Allah suruh, waktu tak perang kena lagi sembahyang berjemaah lah. Boleh dapat tak dalilnya? So kalau kita ambil corak yang sama, kita bagi kat klinik kesihatan, apa dia? Ni ibu-ibu nak hidup gaya sihat. Untuk ibu yang ada anak kecil, waktu ketak nak orang nak bunuh anak pun Allah kata, ibu susu anak dulu. Apa alasan kita hak duduk tak ada perang apa, tak ada takut orang apa, tak mau susu anak? Lepas tu baru Allah kata, layarkan anak kamu. Bubuh anak dalam tu, layarkan dia. Kakak Nabi sampai dekat situ, ambil oleh Asyah, tengok comel habaq dekat Firaun. Apa dia? Qurratu ainin li walak. Ini adalah penyejuk mata hati aku dan kamu, kata isteri Firaun kepada Firaun. Pasal apa? Sebab Firaun nak ambil baby tu, nak bunuh. Asyah kata, jangan bunuh dia, ni jadi anak kita. Penyejuk mata hati. Apa pengajaran kat sini? Pengajaran dia dekat sini, Firaun yang ganas pun takut dengan isteri dia juga. Kan dia nak sembelih semua budak kecil betul? Termasuk Nabi Musa. Asyah dapat tengok comel, jatuh mata hati Asyah ke atas dia. Kata apa? Jangan bunuh dia, anak kita. Firaun kata okey. Jadi kalau Firaun takut bini, Firdaus lagi telah dan segala macam lain lah. Kita cerita pasal Nabi Musa pasal apa tadi? Kesihatan. Betul, lupa. Hang gelak kat aku. Tak guna pula. Ingat senang duduk kat depan ni. Doktor banyak yang ada. Semoga anak itu dikurniakan kebijaksanaan. Amin ya rabbal alamin. Sambung. Nabi Musa bila dia besarkan dalam nak ni cerita tadi pasal bunuh. Ampun bunuh. Nabi Musa dibesarkan dalam keluarga siapa tadi? Keluarga Bani Israel ke dia? Bukan, dia Qibti. Maknanya Nabi Musa adalah Bani Israel, betul? Jadi keluarga Bani Israel ada sedikit nak banding dengan keluarga Qibti yang lain. Sebab apa? Geng kami ada dalam tu tau. Jadi suatu hari bila dekat pasar ada orang duk hina Bani Israel sebab menjadi hamba tebusan. Dia kata, kita pergi cari Musa. Mana Musa? Musa boleh lawan, tolong cakap untuk kita. Jadi bila tengah bertengkar tu, Nabi Musa masuk dalam pasar tu, tengok mereka tengah bertengkar. Maka kawan dia yang Bani Israel kata, Musa, mai tolong kami. Mai tolong Bani Israel. Tengah bergaduh dengan Qibti. Biasalah orang kacau-kacau. Elok sampai Nabi Musa nak bawa bertenang. Jadi Nabi Musa tahan kawan ni, sabar sat. Fawakazahu Musa, Allah sebut dalam Quran. Kawan yang belah sini, Nabi Musa letak satu jari ke dia. Fawakazahu tu satu jari, kata ulama. Jadi Nabi Musa buat, nak kata sabar tapi buat satu jari ke dia. Hang tunggu, macam tu seolah-olah dia tahan kawan ni. Hang tunggu tu kena jatuh, dia rebah mati. Satu jari ya. Sebab lagi Nabi Musa dia kuat. Sat lagi cerita dia tu. Maka Nabi Musa kata, ni bukan kerja aku, ni kerja iblis. Maka orang kata, Musa lebih baik hang belah, saat lagi dia pamai nak bunuh hang. Nabi Musa pun lari. Nabi Musa sampai satu tempat nama Madian. Sampai dia tengok ada dua budak perempuan duduk bawah pokok dengan kambing, dan orang lelaki ramai kat sini. Nabi Musa pergi tanya dulu,
Ni tuan-tuan dua orang buat apa dekat bawah pokok ni? Awak tak pergi bagi mereka. Perempuan dua orang tu kata, kami tak boleh tu, lelaki ramai sangat tang situ. Kami ni pak kami dah tua, kami kena mengembala kambing. Lelaki-lelaki ni lepas mereka minumkan kambing mereka ayak perigi, mereka tutup perigi tadi tu. Kami dua orang sampai nanti dapat sisa-sisa air sahaja, tak dapat banyak. Nabi Musa kata tak apa, tunggu. Mereka semua beredar. Nabi Musa pergi dekat batu tadi tu. Tuan-tuan buka kitab tafsir, semua ulama sebut batu tu hanya boleh diangkat oleh 10 orang. Nabi Musa angkat seorang ya, ubah. Pasal tu kita kena kuat. Bukan sadar, jangan silap. Kuat lain, sadar lain. Lepas tu minum. Terima kasih kat Nabi Musa. Dua-dua balik. Nabi Musa buat apa, saya tanya tuan-tuan? Nabi Musa pergi duduk bawah pokok lepas tolong tadi. Nabi Musa doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, bagi aku jumpa orang baik. Apa pengajaran dari sini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena sembah Allah dulu baru minta tolong. Apa dia? Kena buat kerja Allah dulu baru minta tolong. Lepas tu buat lagu tu selesai, dua orang ni balik cerita kat pak mereka. Kata, pak oi, tadi ada seorang lelaki, dia tolong kami. Cerita. Pak dia kata, pergi panggil dia mai. Bapa dia Nabi Syuaib. Nabi ni dia ada dia punya insting dia. Dia ada mimpi dia. Dia kata, panggil lelaki tu mai. Wahia timshi ala istihya. Jalan perempuan tu malu-malu. Jalan malu, Siti Sapura. Dia panggil Nabi Musa. Ayah panggil balik. Nabi Musa balik, ceritakan. Bila cerita, Nabi Syuaib kata, hang berada di tempat yang selamat. Maka kata anak Nabi Syuaib untuk tajuk kita malam ni, apa dia? Wahai ayah, ya abatistajirhu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, ambillah dia kerja dengan kita, sebab sebaik-baik orang yang nak kerja adalah orang yang kuat sihat dia, dan orang yang amanah, integriti bahasa hari ini. Jadi kempen sihat ni bukan saja Nabi buat, bukan saja Nabi ajar, Nabi ambil juga daripada zaman Nabi Musa, habaq kepada Nabi kita dalam Quran. Nak jadi orang yang bekerja hebat mesti kena sihat. Itu tajuk dia hari ni. Kita kata macam mana gaya hidup sihat melalui Islam. Yang pertama, baru kita masuk tajuk dah. Boleh? Tadi mukadimah aja semua tadi tu. Mukadimah macam mana boleh sampai tajuk. So sekarang ni baru kita masuk tajuk dah. Baru kita masuk tajuk sihat bahasa Arab. Sihat mai daripada zaman Rasulullah lagi. Rasulullah dah buat kempen. Jadi macam mana cara yang betul? Nanti dulu berhenti zat. Apa dia? Sihat ni ada berapa makna? Kalau tidak, kita akan silap faham. Sebab tu orang setengah, maafkan saya bukan nak langkau, nak menerobos mana-mana sempadan, tapi saya nak bagi tahu. Sebab itu ada setengah orang dia kata dia nak sihat, dia nak kena ambil arak. Sebab dia kata arak boleh bagi dia sihat. Ada orang yang kalau dia terlalu banyak minum arak, dia rasa dia nak kena fikir elok, dia kena tambah lagi arak. Sihat. Ada setengah tempat dia nak kena minum benda-benda yang pelik-pelik, nak kena bagi jadi kuat. Jadi apa makna sihat yang sebetulnya? Kalau ikut dari segi perubatan, saya tak tahu. Kalau WHO, kalau World Health Organization, dia kata apa? Sihat ni gaya hidup sihat, termasuk physical, mental semua. Tapi saya nak bagi tahu satu kat tuan-tuan. Apa dia? Sehat, makna sahha tu, sahha sihat. Satu, sehat kuat walafiat. Yang kedua apa dia? Yang kedua, sehat, tengok elok-elok, sehat maknanya betul dan lurus. Hak tu sehat. Sebab tu sehat hujung dia jadi apa? Sahih. Sahha, sahih, yang lurus. Sebab itu malam ni saya pecahkan perbincangan jadi dua. Satu, sehat tubuh badan. Satu lagi, sehat dalaman. Sebab apa?
Sebab manusia ada dua komponen, satu luar, satu dalam. Boleh tak saya minta izin kepada semua, saya cerita satu kisah. Saya tak mau libatkan siapa-siapa, saya cerita saja, bukan hina, bukan kutuk, cerita saja. Satu hari di Jepun, ada budak sekolah dari apartmen ataupun flat. Mak dia tiap-tiap hari siapkan dia elok-elok, pakai cantik-cantik nak pergi sekolah. Masuk dalam lift, mak dia akan hantar dia sampai dalam lift. Mak dia bye-bye dia. Bila mak dia bye-bye dia masuk lift, dia turun lift, dia keluar. Dia keluar daripada lift dia tu, dia pergi kat luar, dia kalih nak tengok dekat tingkap bilik rumah dia tu, mak dia akan duduk situ, akan bye-bye dia. Jadi dia akan tengok mak dia daripada jauh. Bila dia turun, dia nanti bye-bye mak dia. Dia lompat-lompat seronok. Tuan-tuan, budak ni cerdik. Dia pergi sekolah, dia skor hebat. Satu hari, okey, malam yang esok tu nak pergi sekolah, mak dengan pak dia bertengkar, bergaduh. Gaduh. Selesai malam tu, semua tidur. Pak dia pun bangun esok tu pergi kerja, tinggal dia dengan mak dia saja. Mak dia siapkan dia macam biasa. Siap macam biasa. Hantar dia pergi ke lift, bye-bye dia, senyum. Tutup pintu lift, dia turun. Dia keluar, dia beralih balik nak tengok mak dia kat tingkap. Dia beralih kali ni, dia tengok apa berlaku tu. Mak dia bunuh diri, gantung. Budak tu, dia tengok tu, dia pergi sekolah, dia bakar sekolah, dia bakar orang, dia benci manusia, terus jadi budak kes juvana. Sebabkan kes ni mereka buat kajian di Jepun, pasal apa budak ni jadi perangai macam ni. Tuan-tuan tahu jawapan pakar bagi dia macam mana? Azan dulu kak? Azan dulu. Lepas tu baru kita kuliah balik. Boleh? Apa jadi kat budak tadi? Kita akan sambung saja. Sila. Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu ya karim. Amin ya rabbal alamin. Okey, berhenti sat dulu tuan-tuan. Cerita kita tentang budak tadi betul tak? Sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan soalan. Tuan-tuan tak apa kalau saya duk cerita lagu tu? Ke tuan-tuan mau saya sembang kita tak usah duk pakai poin-poin penting sangat? Ikut suka saya sajalah tu. Saya sebab bila orang kata nak kena ceramah kat tempat doktor ni risau. Tapi rasa semua orang lebih kurang macam aku ya. Tak apa. Tengah duk kira macam boring pula cerita macam tadi, lambat sangat. Kita sembang lah. Sambung budak tu dulu tadi. Tang mana tadi? Depa bincang apa pakar-pakar ni lah. Satu conference pakar-pakar. Okey, macam ni sini saya bagi tahu. Cerita ni depa dapat masa depa pi conference antarabangsa dekat Jepun. Pasal orang-orang kes juvana ni, hak budak-budak. Saya awal bulan lepas saya pi sekolah juvana Sungai Besi. Tuan-tuan tahu sekolah juvana Sungai Besi? Keluar tol Sungai Besi, belah kiri ada Petronas, ada Shell, betul? Astro masuk belah tu, betul? Tuan-tuan terus sikit ada simpang belah kiri ke Kesas. Depan sikit pusing MRR2. Depan lagi sikit ada orang duk jam rapat belah tu nak masuk ke kiri. Naik atas kiri tu tuan-tuan. Itu sekolah juvana Sungai Besi. Okey? Minta maaf lah klinik kesihatan lah. Saya cerita ikut dan lah mana boleh. Mereka suruh saya cerita kempen kesihatan macam-macam. Tak dan lah. Denggi takkan. Mana saya nak reti cerita nyamuk denggi tu ke mana? Apa ni? Yang saya tahu satu je, kesimpulan malam ni kan sihat tadi kita bagi dua. Satu sihat tubuh badan, satu lagi lurus. Siapa yang ikut ajaran Allah yang lurus, insya-Allah dia sihat tubuh badan. Contoh paling mudah apa dia? Contoh paling mudah. Susu anak, tuan-tuan buat kempen susu anak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bukan doktor yang bagi tahu 2 tahun betul-betul. Allah bagi tahu dalam Quran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu susukan anak kamu 2 tahun betul-betul. Siapa susu anak, dia dapat pahala. Benda senang lah. Betul? Siapa ikut agama lurus, insya-Allah hidup dia sihat. Jangan takut. Okey, boleh dapat tapi itu kesimpulan lah. Mana kita dah buat kesimpulan dah. Hujung tak ada kesimpulan dah. Habis awal dah kesimpulan. Okey. Tak payah sangat. Jadi saya pergi sekolah juvana tu. Ni budak-budak apa dengar? Sekolah juvana adalah sekolah tempat budak yang buat kesalahan jenayah masuk penjara. Tapi dia tak boleh masuk penjara sebab dia budak lagi. Mana dia ganah tau budak-budak ni. Kesalahannya tu kesalahan. Antara salah seorang yang ada dalam tu, antara salah seorang budak yang ada dalam tu adalah seorang budak yang bermula kegiatan mencuri ni daripada umur 10 tahun. Ni jaga. Saya pesan ni, dengar. Pengetua dia kata kat saya, ustaz ni, depan ustaz ni, ada budak hak yang dah mencuri daripada umur 10 tahun, dia kena tangkap masa umur 11 ke 12 tahun. Lepas tu kes dia berlanjutan, dia kena masuk sekolah juvana. Maksudnya umur 10-11, masa kena 11-12 tu dia masuk sekolah kasih, kalau betul lah, ke arah pemulihan akhlak. Tuan-tuan, saya pergi sekolah tu, ni aku abang gambar. Pergi sekolah tu, pengetua dia kata, saya masuk, saya Assalamualaikum tuan pengetua. Salam tu, lagu tu dengan tuan pengetua tu. Saya tanya kat tuan pengetua, saya tahu sikit apa duk buat dekat sini. Tuan pengetua tu jawab tu, ustaz oi, benda yang paling saya tak suka buat tapi kena buat tiap-tiap hari. Tak suka buat tapi kena buat tiap-tiap hari, sama ada baik ataupun jahat. Apa dia? Tiap-tiap hari kena sebat budak-budak ni.
buat masuk sekolah. Banyak tak ketahuan tu. Sekali dapat masuk sekolah tu, saya Sungai Udang punya saya dah pergi dah, Henry Geni saya dah pergi dah, banyak penjara saya dah pergi dah. Ni sampai sekolah Juvana ni, budak-budak ni bibir cerebeh lagu tu, mata pecah hujung ni, bertumbuk bergaduh semua dalam tu. Sekolah budak-budak tak bagus. 99% semua daripada keluarga yang bercerai. Jaga keluarga kita tuan-tuan, itu tanda hidup sihat. Tuan-tuan buka kitab, jaga. Ni pengetua kita saya sampai kat tuan-tuan. Jom kita sambung tengok. Jadi tuan pengetua tu kata, ustaz ni budak ni saya bagi dekat dia pedai ayam. Tuan-tuan tahu pedai ayam, mangga, solek, padlock, boleh bagi dia. Nah, dia boleh buka padlock tu pakai yang klip kertas tu tanpa bunyi apa-apa pun. Tu buka, punya cekap tak cekap no. Dia kena tangkap. Dia dah mencuri berapa rumah tuan-tuan? 28 biji. Dia masuk mencuri 28 biji buah rumah. Budak ni terror tak terror? Saja tanya tuan-tuan, terror tak terror? Terror lah. Jangan kata tuan-tuan, jangan. Tuan-tuan rumah pertama pun dah kena tangkap lah. Budak ni 28 biji rumah tak kena lagi. Dia kena tangkap bukan masuk curi rumah 28 biji. Dia kena tangkap masa dia curi kad pejabat. Dia kena curi kad pejabat. Masa bila? Bukan masa mencuri. Dia kena tangkap masa orang tengok CCTV. Maknanya masa dia masuk mencuri itu lepas tak lepas? Lepas. Terror tak terror? Terror tuan-tuan. Tapi orang tanya dia, oi budak, kalau padlock pedai ayam kami tahu hang boleh buka. Pejabat yang dia kena tangkap tu, pejabat tu pakai 6 digit nombor password. Macam mana dia buka? Dia bertanya dia, hang ada kemahiran lagu mana? Dia tanya, hang ada kemahiran lagu mana? Betul? Dia jawab lagu mana tuan-tuan? Dia kata, cikgu. Ni budak tu jawab. Sebab kalau padlock orang tahu kata dia dah terror. Tapi kalau digit ni hang ada komputer ke, hang ada cara nak hack ke, macam mana ke, ajaklah. Dia kata, cikgu, saya tiap-tiap hari. Tuan-tuan berminat pula dengan cerita saya ni. Tuan-tuan nak belajar ke? Hak tadi cerita kesihatan siapa pun tak berminat. Cerita ni bersungguh pula tuan-tuan dengar. Tak apalah, kira environment sihat lah dah tu. Okey dah tu. Dia kata, cikgu, saya tiap-tiap hari akan hafal 1 digit nombor sehari. Dia kayuh basikal, orang pergi kat pejabat tu nak masuk nombor. Biasanya orang buh nombor depan ni akaun ATM lah. Hak lain semua orang buat kat tepi lagu tu lah. Betul tak betul? Lagu tu kita nak masuk pejabat pun ambil kad kita, tek lagu tu. Betul tak? Cap jari, tek lagu tu. Mana ada orang cap jari pergi depan tu lagu tu? Tak pernah buat lagu tu. Dia kata setiap kali orang buh nombor tu, dia kayuh basikal dia, cek. Dia kalik sekali je, nampak nombor 5, dia terus pergi sana. So dia tahu ada 1 digit daripada 6 tu nombor 5. Esok nak confirm betul tak betul nombor 5, dia esok dia kayuh basikal lagi sekali pula. Kayuh, tengok, betul nombor 5 ada orang tekan. Dia berulang situ berapa kali tuan-tuan. Dia lalu depan pejabat tu berapa lama tuan-tuan? Berapa lama? Sebulan setengah. Apa kita boleh kata kat budak ni selain daripada dia cerdik? Budak ni apa? Penyabak. Betul tak betul? Jenis cengakak macam kita tak boleh. Jenis muka tak sabar macam kita rembuk orang kat pintu tu mampu. Dia boleh sabar berulang ni sebulan setengah duk kayuh basikal, duk tengok nombor, duk hafal. Punya penyabak budak ni. Jadi sebab itu kalau saya boleh main, cikgu sekolah ni tak tahan bila pergi conference antarabangsa, duk dengar orang duk cakap macam saya cakap tadi ya. Tuan-tuan, kesihatan ni makna dia lagu ni
Dia geram. Pengetua ni dia ambil mikrofon tu, dia tanya kat pakar-pakar tu, hangpa bagi tahu saya kat aku, pasal apa budak-budak ni jadi kes juvenile, aku nak tahu. Jangan cakap bahasa buku lah apa. Tak mau. Cakap bahasa kami boleh faham. Profesor hak duk ada atas pentas tu, dia ambil mikrofon. Dia kata, untuk hang orang Malaysia hak tanya, kami atas pentas ni pakar-pakar ni setuju. Apa dia? Kami tak boleh jawab hari ni. Esok kami jawab sebab conference 2 hari. Malam tu dia bincang. Tu yang keluar cerita budak Jepun tadi tu yang pi bakar sekolah sedangkan dia bijak. Maka dia kata berdasarkan cerita ni kami sepakat mengatakan, dengar elok. Anak ataupun seseorang itu bertukar jadi jahat adalah apabila dia hilang bahagia dia masa dia kecil. Inilah yang dimaksudkan oleh World Health Organization, WHO, hidup yang sejahtera. Hidup sejahtera. Dia hilang bahagia daripada kecil, dia bertukar. Daripada budak genius jadi kes juvenile terus. Sama tak kalau saya sebut istilah ni? Sama tak dengan budak-budak hak yang bakar sekolah tahfiz? Sama. Maaf tuan-tuan tengok saya ni, bukan saya go against orang pandai apa, dah, bukan. Saya nak abang yang pakar abang. Saya bagi contoh yang tuan-tuan mudah faham. Apa dia? Maaf. Minta maaf lah doktor, ni saya cerita saja untuk gaya hidup sihat. Tengok, ni handphone, okay? Ni handphone, ni anak manusia, ni handphone. Saya tunjuk tuan-tuan tengok. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan budak-budak ni. Ni mampu pergi kat mereka. Kita doa mereka selamat lah. Mereka tak makan saman, orang tuan-tuan panggil. Tuan-tuan kata, hai duduk. Dia tak ada dengar lah. Biar pergi kat dia. Anggap dia tu macam kereta lalu lalang lah. Mak dia duduk geram, tak dengar kuliah pula dah. Biar pergi kat dia. Saya tak terganggu langsung. Budak-budak ni tak ganggu saya langsung. Saya sonok dengar mereka duduk jerit dalam surau tuan-tuan. Bila lagi mereka nak jerit? Baik, tengok. Tak mana tadi berhenti, lupa tak dah. Ni handphone. Hak ni budak, ni kita ni lah, kita manusia. Ni sini. Hak ni handphone. Hari ni, bila orang kata, maafkan saya nah, bincang tentang akhir zaman ataupun membentuk anak zaman kini, tuan-tuan letakkan benda biar betul. Bukan sebab saya dah. Sebab yang ni gadget, perkembangan dia, development dia, perkembangan dia adalah dalam bentuk multiply, gandaan. Kalau hari ni orang boleh buat handphone sebiji, esok dia tak akan jadi 2 biji handphone, dia akan jadi 1000 biji handphone. Lusa dia tak akan jadi 2000. Kalau 2000 tambah, dia multiply, dia akan jadi 1 juta handphone. Sebab sifat benda dia ganda. Manusia tak. Manusia tambah tokok sikit-sikit. Bila kita overlap proses tu, maafkan saya, tuan-tuan tengoklah apa yang jadi pada orang yang melalui proses tak betul dengan sistem dia, gaya yang lurus, collapse tengah jalan. Budak cerdik pergi buat kes-kes teruk. Ada kan pelajar yang buat video lucah apa tu? Ada pelajar yang pergi buat kes tak budak cerdik. Sebab apa? Dia boleh ikut sistem, dia boleh adapt. Yes, manusia boleh adapt. Tapi tengah jalan collapse. Sebab Allah cerita dalam Quran, hampa kena naik step by step sebab sifat hampa tambah. Sebab tu kita baca doa apa dia? Rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambah. Disebabkan sistem tambah itulah dia ada istiqamah. Nampak tuan-tuan macam setuju dengan saya tu, bagus ya? Contoh mudah, maafkan saya, hari ni berapa ramai orang yang dia rasa gaya hidup yang sihat bila anak ada depan mata. Alhamdulillah Ustaz,
Anak-anak kami duduk ada depan mata kami, tak ada lah duduk hawak keluar. Betul ke? Ke mereka duduk main handphone daripada duduk dunia yang lain? Betul tak betul? Kita rasa selamat depan mata, betul tak betul? Jadi macam mana ni kehidupan sihat kita nak buat? Kalau kita nak marah anak-anak, mak ni saya timbulkan persoalan dulu, boleh? Kalau kita nak marah budak-budak, jangan duduk dengan gadget lama-lama. Tuan-tuan kena ingat, kalau satu orang nak pandai matematik, dia kena buat latihan matematik yang banyak. Kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan pandai berniaga, dia kena duduk dalam dunia perniagaan yang lama. Kalau tuan-tuan nak satu orang pandai macam saya, boleh bercakap, ni bukan kali pertama saya bercakap, ni bukan kali pertama saya boleh duduk tengok, mereka ni tak sat, nampak macam tak berminat aku cerita ni, kena tukar topik. Betul tak betul? Saya tukar, tuan-tuan berubah. Betul tak betul? Sebab ni bukan kali pertama saya bercakap, ni dah beribu-ribu jam lah saya berceramah. Kalau kita yakin ke depan, betul tak betul kalau ikutlah yang sebelum ni kita kata ke depan teknologi canggih, tuan-tuan nak anak tuan-tuan bijak teknologi, dia kena duduk dengan teknologi lama. Anak jadi confused bila dia duduk dengan teknologi lama, kita marah dia dan kita suruh dia jadi pandai dengan teknologi. Macam mana dia nak cope up? Tapi kita marah dia betul sebab hang lalai. Betul tak betul? So saya tanya tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak cerita pasal gaya hidup sihat? Seolah-olah kita rasa macam, ni pitang mana ni, aku tak tahu nak sangkut tang mana. Betul tak betul? Dia ada satu je jawapan dia. Sebab apa? Setiap benda dia mesti kena ada standard. Sebab kalau tak ada standard, siapa yang nak ukur? Betul tak betul? Jadi apakah standard kita? Inilah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan silap. Kebiasaan orang baca ayat ni, bila satu orang ditimpa musibah, bila dia kena sesuatu, dia akan kata apa? Oh, habis aku. Siapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak uji melainkan yang mana yang aku mampu. Tak. Ayat ni kalau ikut bahasa yang betul, maafkan saya maaf, saya bagi contoh dulu. Contoh dia hadis Nabi akhir zaman. Apa dia? Nabi kata, siapa yang duduk akhir zaman, dia akan jadi umat Islam ramai tapi macam buih-buih di lautan. Betul tak betul? Tuan-tuan yakin dengan hadis saya baca tu betul? Semua orang biasa dengar. Hajah biasa dengar tak? Hajah nampak macam tak tahu nak duduk parti yang mana satu. Dia jadi macam berkecuali. Saya cerita hak ni pun dia tak angguk. Orang lelaki je yang angguk. Saya cerita hak ni pun orang lelaki juga yang angguk. Perempuan saya tak tahu dia nak berdiri atas apa. Hadis Nabi beritahu akhir zaman manusia umat Islam akan jadi macam buih-buih di lautan. Banyak tapi kosong tengah-tengah dia. Betul tak betul? Dia tak ada apa. Okey, saya nak tanya, antara Rasulullah dengan kita beza 1000 tahun, dekat 1500 tahun, betul tak? 1500 tahun. Baik. Rasulullah dengan Sultan Muhammad Al-Fatih beza dia berapa? Lebih kurang ya, 900 tahun betul. Betul tak betul? Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih dengan kita berapa ratus tahun je. So lebih kurang beza dia 900 tahun. Soalan saya pada tuan-tuan, bukankah masa Sultan Muhammad Al-Fatih buka kitab hadis, dia baca tanda-tanda akhir zaman umat Islam akan jadi buih di lautan, dia akan sangka tak kita akan lahir? Dia pun tak tahu kita akan lahir. Dia akan sangka dia umat akhir zaman. Betul tak betul? Tapi adakah dia duduk saya membiarkan dia kena tenggelam? Tak. Tak. Gaya hidup yang pak dia tanam kepada dia, yang saya boleh cerita kat tuan-tuan, ini yang diceritakan oleh ulama. Umur dia 8 tahun 7 tahun lagu tu, pak dia bagi mandi dia, Sultan Muhammad Al-Fatih. Tempat dia mandi, depan dia kota Konstantinopel. Betul? Pak dia duk jirih, dia duk bagi mandi tu. Duk bagi mandi. Apa pak dia kata kat dia? Muhammad, hang pastikan esok hang besar, hang Islamkan kota Konstantinopel tiap-tiap kali mandi. Pak dia jirih dia. Pak dia habaq dia. Muhammad, esok hang besar, jangan lupa Islamkan kota Konstantinopel. 10 tahun saja tuan-tuan, dia pegang kerajaan. Umur 18, umur 21 dia Islamkan kota Konstantinopel jadi kota Istanbul. Bagi saya, kalau ikut terjemahan makna, inilah kehidupan yang sehat. Hari ni kita dah, kita baby shark dudu-dudu. Pasal tu anak kita jadi macam jerung.
Betul tak betul? Tak, tuan-tuan tengok saya. Maaf, semua orang setuju dengan orang lama betapa hebatnya orang dulu masa membangunkan negara Malaysia. Betul tak betul? Cuba dengar lagu orang dulu-dulu nyanyi kat anak. Apa dia? Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Betul tak betul? Lagi apa? Yang tu. Apa? Yang wahai abangku, kemana ayah? Betul tak betul? Itu lagu berjuang. Betul tak betul? Kita kan ni tak. Kita bila pergi kerja, kita tak abang kat anak kita berjuang. Kita abang anak kita pergi work bahasa Inggeris. Tak, yang saya duk hurai ni tuan-tuan nampak tak? Saya tak bagi keputusan, tidak. Cuma saya nak bagi tahu kata dia perlukan satu standard. Kalau tidak, orang ni akan kata dia betul, orang ni akan kata dia betul. No, kita macam semua benda nak standard dia kena ada ISO, betul tak betul? So apa ISO manusia? Sebab kita tak boleh pakai ISO gadget. Kita topple budak-budak collapse tengah jalan. Saya berani cerita ni pasal kerajaan baru nak form. Jadi saya boleh bagi cadangan kat tuan-tuan. Mana tahu kita nak buat dalam keluarga kita ke apa ke, kita nak ada buah fikiran. Kalau dulu sebab kita tengok orang pressure budak-budak tengih dia betul-betul. Betul dia boleh adapt, tapi tengah jalan dia collapse. Ini Allah yang sebut kat kita. Gaya hidup sihat. Okey, tengok So apa standard yang Sultan Muhammad Al-Fatih letak? Sultan Muhammad Al-Fatih dia kata, aku umat terbaik, aku kena jadi contoh toladan. Sebab dia tahu ayat tadi, la yukallifullah, bukan nak tunggu Allah bagi bala, aku kena letak standard aku apa. So sebab tu kita tanya soalan untuk nak hidup sihat, Prisin 14 standard apa? Kalau Prisin 14 standard kampung, collapse. Kalau Prisin 14 standard Putrajaya, tuan-tuan boleh naik. Denggi tuan-tuan boleh lawan, semua benda-benda penyakit tuan-tuan boleh lawan. Sebab apa? Kita standard Putrajaya. Oh betul. Ni. Sebab itu jawapan dia tadi bukan masalah cerdik. Sebab cerdik orang boleh attend. Bukan masalah emosi. Emosi boleh attend. Ada satu masalah lubuk tu tak boleh lalu, melainkan satu waktu je dia boleh lalu, bila kita sujud ke Allah Ta'ala. Nama dia spiritual. Bahagian yang satu lagi. Hak ni tak semua orang nak cerita macam mana dia nak sihat. Saya cerita kat tuan-tuan hari ni sebab lagi 5 hari kita nak sambut Ramadan. Ini peluang untuk tuan-tuan bina balik keluarga, kita restart balik dia dengan cara yang elok, lurus, sihah, yang betul, ikut yang elok. Baru gaya hidup sihat. Macam boleh tuan-tuan? Habislah lah, cukup lah kalau tuan-tuan faham. Kita cerita nak bagi faham betul? Dah faham. Macam tak faham ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Okeylah, sikit saja lagi lah saya cerita kat tuan-tuan. Baik, apakah standard yang Allah letak kepada kita, yang ada Nabi ajak kepada kita dalam kita nak bina suasana yang sihat? Saya abang tadi, untuk jasmani saya bukan doktor. Tuan-tuan kena tanya doktor, tuan-tuan kena dengar cakap doktor. Doktor suruh makan ubat, kena makan. Jangan jadi macam saya habaq kat isteri saya, bila dia suruh saya makan ubat pukul 9, saya makan ubat pukul 7. Dia kata pasal apa? Makan ubat awal. Saya kata bagi kuman tu terkejut sikit, mai awal sikit ubat kat dia. Dia suruh makan pukul 9, kita makan pukul 7. Penyakit tu duduk tidur, dia terkejut tengok kena awal dah. Selalu mai pukul 9. Doktor suruh makan ubat, doktor suruh bersenam, doktor suruh buat, ikut. Sebab doktor ahli dia. Tapi hak yang dalam sini, ulama ahli dia. Jadi saya share dengan tuan-tuan. Tuan-tuan, ubat hati ada 5 perkara. Pertama, baca Quran dan makna dia. Yang ni kehidupan sihat. Tuan-tuan tak mau percaya, tuan-tuan jumpa orang tua yang umur 80, 90, tanya, pakcik, apa betul salah satu dia akan abang baca Quran?
Saya cukup syok jumpa orang lama-lama, umur lama. Kita tanya dia, Haji, umur 80 ni, Haji buat apa? Ada satu orang tu umur dia 89. Saya jumpa semayang sebelah dengan saya. Dia jalan relax, tak ada tongkat, tak ada apa. Tanya dia, Haji, apa? 89 Ustaz, weh. La haula wala quwata illa billah. Ni kuat semayang sebelah saya ni. Ustaz, yang Ustaz duk abang ke orang tu betul? Apa dia? Zikir lepas semayang maghrib dengan semayang subuh, jangan lipat kaki ni. Kaki ni, tuan-tuan, maaf lah saya angkat kaki, tak maaf. Tahiyat akhir ni kita duduk dulu kan, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan ubah kaki ni waktu subuh dengan waktu maghrib. Baca astaghfirullah 3 kali, la ilaha illallah 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ustaz, saya hafal, saya buat yang tu je dalam hidup saya. Ni dia umur 89. Benda ni perubatan tak boleh nak explain. Apa dia? Contoh dia, maaf, tengok sini. Keberkatan hidup itu untuk gaya sehat is not clinically proven. Berkat bukan clinically proven. Macam mana tuan-tuan nak proof berkat? Bukan tuan-tuan, isteri saya bukan boleh balik ni ikat saya kat katil dulu tu, ambil alat tu letak kat badan, tengok suami aku banyak berkat tak banyak berkat. Mana boleh. Berkat is not clinically proven. Berkat you kena rasa dan percaya. Contohnya, ni tak payah tanya lah sebab semua dah doktor dalam ni. Contoh apa? Saya habaq aja lah tu. Ini ayat bahasa kita. Tapi kalau tenung dalam sikit bahasa doktor, dia akan jadi H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Saya tanya tuan-tuan, kalau saya cakap hidrogen 2, oksigen 1 dalam ni, saya yakin 100% dalam ni akan setuju, termasuk budak-budak sebab dia pada belajar kat sekolah. Soalan dia, kenapa tuan-tuan yakin? Tuan-tuan tak bisa tengok hidrogen, tuan-tuan tak bisa tengok oksigen. Tapi sebab tuan-tuan percaya kerana ada ilmu. Sebab itu berkat kehidupan yang lurus, dia kena percaya dengan iman yang ilmunya dalam Quran. Boleh faham tak surah lu? Boleh nampak tak? Jangan kita bila dengar kata iman apa, kita jadi macam, aku tak boleh nak sampai. Tak. Tuan-tuan dah ada ilmu itu. Sebab tak adil bagi Allah letak di awal-awal Quran tu dia. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Percaya perkara ghaib nombor 1. To believe with the unseen. Percaya dengan benda tak nampak nombor 1. Nak gaya hidup sihat selain daripada makan dan minum dan sebagainya, tuan-tuan, yang pertama sekali hidupkan yang ni dalam rumah kita. Maafkan saya, tengok bukti dia. Hari ni berapa ramai orang ada kawan yang ramai dalam Instagram, dalam Facebook, dalam, tetapi dia tak ada pun kawan baik dia. Cuba tanya, ada kawan baik tak? Betul tak betul? Ramai kawan tapi tak ada kawan baik. Tak tahu nak best friend dengan siapa. Komen ramai tapi tak tahu. Kalau saya boleh sebut sikit, maaf, ramai orang rumah dah besar tapi keluarga dia kecil. Banding dengan mak bapak kita dulu, rumah kecil, keluarga dia ya Allah hebat. Betul tak betul? Ramai orang cerdik, pandai, lepas universiti, tapi kes jenayah pun sama naik. Seolah-olah tak pandai nak beza. Sebab apa? Yang ni tak hidup. Tuan-tuan, hidupkan yang ni dalam keluarga dekat prisim tadi. Macam saya kata, tuan-tuan letak tuan-tuan punya standard tinggi, standard Putrajaya, standard dunia, standard tinggi. Tuan-tuan boleh lepas semua benda yang mai. Tuan-tuan nak buat bab kebersihan, tuan-tuan boleh lepas. Sebab apa? Kita standard tinggi, kita standard dunia. Faham?
Yang pertama baca Quran. Tak habis lagi. Nombor 2 pun tak sebut lagi. Tapi dah tahu dah tu, dah betul lah tu. Betul lah tu nombor. Zikir tu nombor 5 last sekali. Zikir berpanjangan. 2, banyakkan berpuasa. Ni puasa nak main. 3, hak ni puasa ni buah, kira bagi saya lah, buah makan untuk doktor lah. Doktor bulan puasa ni skru betul-betul pasien yang main tau. Pakcik, ni bulan puasa, jangan lupa sembahyang tarawih. Hak ni kira buah dia. Dalam senarai orang, nombor 1 yang paling orang percaya doktor. Palinglah orang politik. Hai, senarai. Sebab tu doktor yang ada di sini, ni masyarakat yang ada ni, gunalah kekuatan doktor tadi beritahu. Tak, sebab tanya orang, doktor suruh makan ubat 3 biji, semua makan 3 biji. Mana berani buat 4, mana berani buat 2,5. Percaya. Kalau ustaz, bila tanya ustaz apa hukum dia? Hukum ni haram. Takkan tak ada ustaz lagi dia boleh lawan. Betul tak betul? Doktor mana ada berani orang lawan? So bulan puasa ni kira buah doktor lah. Skru betul-betul orang bagi jadi elok. Okey, puasa banyak. 3. Ni. Apa dia? Suhbatus salihin. Duduklah dengan orang-orang yang soleh. Tuan-tuan tengok saya nak bagi tahu gaya hidup yang sihat. Maaf tuan-tuan tengok saya. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cakap simple ya dekat kawan-kawan dia. Apa dia? Al-mu'min man salimal muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah satu orang yang sejahterakan orang lain melalui lisan dan tubuh badannya. Sahabat Nabi dulu minum arak, sampai mereka tanya, Rasulullah, bila ni nak ada ayat mengharamkan arak? Mereka pula tak sabar nak berhenti minum arak. Rasulullah tak kata mereka, hamba jangan minum arak. Tak. Sebab bila kita kayakan kita punya penduduk dengan sini, common sense akan bakar dia jadi normal balik. Common sense yang saya cerita tadi, ada kawan ramai tapi tak ada kawan baik, itu semua common sense hilang. Common sense hilang. Okay, tuan-tuan tengok tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duduk dengan orang soleh ni, nak timbul hak ni, pasal apa sangat important untuk hati yang baik. Tengok, tuan-tuan ingat tak Ashabul Kahfi? Ni saya tanya budak-budak sudah. Orang tua dah tahu dah, kata tahu. Kita tanya budak, Ashabul Kahfi berapa orang? Orang tua hak mana tak tahu pun buat muka confident macam tahu. Tak apa. Abang-abang ni, Ashabul Kahfi berapa orang? Ashabul Kahfi dah berapa orang? Ni duk bagi jawapan siap-siap mana ni? Ashabul Kahfi dah berapa orang? 7. Allah sebut dalam Quran, Allah kata, dengar elok-elok. Wa yaquluna thalathatun rabi'uhum wa yaquluna thalathatun rabi'uhum 1 2 3 4. Wa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, anjing. Ni belah sini, belah kiri ni anjing, tangan ni. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna, campur dua-dua tangan, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'idatim ma ya'lamuhum illa qalil. Apa dia? Yang ketiga Ashabul Kahfi, yang keempat anjing. Ada kata 5 orang, yang keenam anjing. Hak ni tak jauh sikit daripada kebenaran. Ada yang kata 7, yang ke-8 anjing. Ini Allah tahu bilangan dia. Maka ulama kata mereka 7, yang ke-8 anjing. Soalan saya kepada tuan-tuan, pasal apa anjing sampai 3 kali kena sebut? Tak bolehkah sebut Ashabul Kahfi 3? Ada yang kata 5, ada yang kata 7, termasuk dengan anjing seekor. Allah tak buat lagu tu. Allah kata
Ashabul Kahfi 3 ke 4 anjing, 5 ke 6 anjing, 7 ke 8 anjing. Maknanya anjing ada dalam semua story tu. Maka ulama putuskan dengan mengatakan Ashabul Kahfi orang yang soleh, anjing yang duduk dengan mereka pun Allah sebut nama dia. Apakah pandangan jemaah kalau manusia yang ada akal lebih daripada anjing duduk dengan orang soleh, takkan Allah lupa nama dia? Faham? Sebab itu sangat important klinik kesihatan wujud suasana soleh. Prisin 14 punya kawasan wujud suasana soleh. Surau wujud suasana soleh. Macam ni. Bila kita duduk, dia susah nak ada buat jahat. Ni kena hidup malam-malam dia. Mengaji biasa-biasa sudah. Macam kita tadi. Tadi kita mengaji ilmiah tak berapa jalan. Kita mengaji cara biasa lagu ni. Tengok okey, alhamdulillah. Jadi mengaji biasa sudah. Tak payah mengaji hebat-hebat macam nak jadi orang alim. Tak payah. Mengaji biasa. Dia hidup jiwa ni. Dia nak buat jahat pun dia jadi common sense tadi. Dia hidup. 3. 4. Semayang malam. Hak ni susah. Siapa boleh buat kira-kira. 5. Zikir berpanjangan. Saya dah habaq contoh satu zikir hak tadi. Yang lain tak usah kira. Selawat. Hak ni baca. Mudah-mudahan gaya hidup sihat yang saya cerita kat tuan-tuan akan membuatkan tuan-tuan nampak bahawa sihat bukan yang ni saja, sebaliknya yang dalam ni lah yang akan menentukan luar ni sihat atau tidak. Dan sebagai penutup, saya nak minta tuan-tuan tolong saya buat satu aktiviti sama-sama. Sebab ni klinik kesihatan punya. Jadi klinik kesihatan hanya dia ada aktiviti-aktiviti ringan. Di saya ni nak minta tolong minta tuan-tuan buat set aktiviti dengan saya sikit je. Tak payah bangun, hanya perlu ejah kiri kanan saja. Apa? Tolong pilih berpasang-pasang 2 orang. Tolong pilih Ustaz. 2. Hak ni orang lain ceramah tak buat. Saya dengan kawan saya aja yang buat macam ni. Orang lain dalam surau tak buat. Orang Mumbang pun boleh buat. Tak apa, tak batal yang semayang. Tuan-tuan pilih pasangan sebelah-sebelah. Tolong saya. Kalau tidak, tuan-tuan tak akan faham apa yang saya cerita hari ni. Melainkan tuan-tuan kena buat aktiviti hari ni. Okey. Jadi, hang bangun. Hang dengan aku. Hang dengan Sabah. Ambil dia sebagai kawan. Pergi. Hang dengan aku. Okey, jadi kita kena pilih. Seorang jadi A, seorang jadi B. So, hang nak A ke B? Hang nak A, aku B. Tak apa. Budak-budak memang begitu. Dia nak A saja. Baik, hang A, aku B. Boleh faham? So, tuan-tuan, A tolong angkat tangan. Siapa dia A? Putuskan. A, siapa A? Angkat tangan. Okey. B lawan dia lah. Betul? Alright. So, hang A, aku B. So, A buatkan tangan begitu. Saya B, sambut tangannya di bawah. Tuan-tuan ikut arahan saya ya. Baik. A, hang tekan tangan aku kuat-kuat sampai ke bawah. Tekan. Nanti dulu. Nampak tak? Saya kata ikut arahan saya. Saya suruh A tekan, B tahan bawah. Sungguh-sungguh dia tahan. Sebab tak. Saya nak bagi tahu hak tadi tuan-tuan. Common sense dia akan lahir. Tak payah cakap, dia tahu apa nak buat. Okey? Boleh ya? Okey, hang A, tekan tangan aku, jangan sampai terangkat. Boleh? Tuan-tuan A, tekan tangan B. Kuat, tekan. Lembik. Kuat. Lepas. Kuat. Okey, aku suruh tarik tangan, tarik. Okey? Kuat. Tarik tangan kau. Macam ni. Buat macam ni. Aku A lah, kau. Okey, tekan. Tahan tangan aku kuat. Tolak lagi. Lembik. Kuat lagi. Kuat. Bila kita lepaskan tangan, kita akan naik begitu. Tuan-tuan cuba buat. Saya cuba A buat. Tekan tangan B. Kuat-kuat. 1, 2, 3. Tekan. A lepaskan tangan. Nampak? Jangan nanti kena janggut. Okey, B pula balas balik. Tengok siapa lagi tinggi. Okey. Tekan. Lepas. Nampak.
Okey, terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, apa pengajaran daripada yang kita buat tadi? Selain daripada fitrah kita, apa dia? Manusia naturally, dia memerlukan tekanan daripada Allah. Sebab itu Allah suruh kita bangun sembahyang subuh. Sebab tu kita kena jaga kebersihan. Orang lain tak payah kencing, tak payah basuh pun, lap-lap saja. Kita kena basuh, kita kena ambil wuduk. Ada hidup kita ada tekanan. Suami ada nufah pada isteri, isteri kena taat pada suami. Dia ada tekanan. Tetapi bila tekanan itu, bila Allah angkat suatu hari nanti, paling tidak pun bila kita mati, dia akan melonjakkan diri kita naik tinggi di hadapan Allah. Sebab itu kedudukan hamba yang paling tinggi depan Allah bila dia duduk di bawah. Bila dia sujud, dia tekan diri dia naik di sisi Allah Ta'ala. Itulah standard kita, itulah ISO kita, standard yang kita kena letak. Nak hidup sihat, nak bangkitkan kita punya common sense dalam keluarga, memang kena ada tekanan. Mana ada dalam sirah Nabawiyah tak ada Nabi yang kena tekan? Tak ada, semua kena. Sebab manusia naturally dia perlu tekanan. Tapi bila tekanan itu hilang, contohnya dah 10 tahun semayang zuhur, tak payah orang suruh, boleh main semayang sendiri. Wallahualam, selesai dah jumpa semayang. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Dia kata merepek, dia ni main ceramah main-main pula. Hampa yang tak ada dalam majlis, mana hampa nak tahu, hampa tengok dalam tu ya. Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata ta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.